Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang mendengar. Kali ini aku nak kongsikan cerita seram 4-5 tahun yang lepas waktu aku sambung belajar di Ibu Negeri Johor. Okey, ceritanya macam ni. Ada suatu hari tu, masa ni dalam 3 hingga 4 pagi. Kami dalam 5 orang, masing-masing sibuk buat kerja untuk siapkan assignment. Maklumlah, dah dekat due date. Masing-masing jenis buat kerja last minute. Itu yang gelabah sangat untuk siapkan kerja tu. Sambil kami siapkan kerja dan layan lagu macam tu, kalau tak silap aku, lagu aku bahan kau, kau bahan aku. Tiba-tiba, pintu rumah kami tu diketuk. Lepas tu, bukan main kuat dia ketuk pintu, macam nak roboh pintu rumah kami tu. Dalam kepala kami waktu tu, kami fikir member datang rumah. Sebab kalau member ni, diorang memang jenis ketuk pintu rumah orang bagai nak roboh rumah ni. Dengan tak bagi salamnya lagi. Masing-masing tak fikir bukan-bukan waktu tu. Maklumlah, tengah mood happy-happy. Pintu diketuk tu berkali-kali, tapi masing-masing tak nak bangun, nak pergi buka pintu tu. Semua malas. Memandangkan aku je yang bersila atas sofa, yang lain meniarap ke lantai, terpaksalah aku yang mengalah dan bangun buka pintu tu. Dah bangun, aku pi buka pintu tu. Dah bagus dah ni, tapi mulut pula tak bagus, sambil maki-maki. Aku cakap, kenapalah datang rumah malam-malam? Nak apa entah? Sampai je depan pintu, aku tarik tombol pintu tu dengan lajunya. Dalam hati aku ni, standby nak maki dah member tu. Tapi, dah buka pintu, nyawa hilang sekejap. Seketul pocong berdiri betul-betul depan pintu rumah kami. Oh ya, lupa nak cakap, rumah kami ni apartmen, standard apartmen. Akan ada grill setiap rumah. Dah buka pintu tu, aku nampak pocong tu. Aku apa lagi? Cepat-cepat tutup pintu. Aku jalan laju-laju, terus duduk atas sofa. Member aku semua dah pelik. Sebab yalah, buka pintu, pas tu mendung. Aku ni satu badan dah gegar goyang habis. Fikir pocong tu di depan mata aku tadi, dengan bau macam tai lembu macam tu, muka hitam, kulit muka macam kena siat-siat, mata kosong lopong macam tu. Mana tak gigil aku kan? Aku duduk diam je masa tu. Member aku pun semua pelik. Dalam 2-3 minit jugalah aku diam sambil aku mendung tu. Lepas tu baru aku buka cerita pada member aku. Masing-masing pun ikut goyang lah. Dah semua tak nak sambung buat assignment. Yang lagi tak masuk akal, kenapalah tak teringat yang rumah ni ada grill. Macam mana orang nak ketuk pintu? Sebelum ni, member kami akan goyang grill je kalau grill kunci. Mana sampainya tangan manusia nak ketuk pintu tu kalau jarak pintu dengan grill dah sedepah. Lepas dari kejadian tu, tak ada apapun yang berlaku. Tak ada demam ke apa. Cuma muka cik pocong tu lah selalu terbayang. Okey, sampai sini je cerita daripada aku. Maaf kalau tak seram dan susunan ayat aku ni buat korang pening. Tapi inilah cerita yang aku nak sampaikan. Okeylah, sampai jumpa nanti di cerita yang lain. Sekian. Hai semua. Okey, hari ni aku nak kongsi pengalaman aku kat hospital besar di sebuah negeri yang terletak di selatan tanah air. Macam biasalah kan, hospital ni selalunya memang banyak kisah seram. So, ini cerita aku pula. Arwah atau aku ni sakit waktu tu. Dia kena tahan kat ward lebih dari seminggu. Malam pertama dan kedua tu,
Okey ja, tak ada apa yang berlaku. Masuk malam ketiga, tengah-tengah malam, atuk aku akan meracau dalam keadaan yang marah. Pernah sekali tu, dia dalam keadaan yang sedar, cuba nak halau sesuatu. Dia cakap, "Pergi sana, jangan kacau aku. Aku nak rehat," katanya. Masa tu, pakcik aku punya turn jaga atuk. Bila dia kena macam tu, pakcik aku ni pun takutlah nak bermalam kat hospital lagi. Esoknya tu, ayah aku yang take over. Lepas jam 12 malam macam tu, atuk aku ni akan bersuara. Dia cakap, dia dah datang dah nak kacau kita. Ayah aku ni, dia memang berani dan dia memang dia bersedia dengan gangguan tu. Lepas tu, dia pun toleh ke arah yang atuk aku tunjuk tu. Memang betul ada makhluk yang datang ke arah dorang. Gelap tubuhnya dan besar macam tu. Dia tepat pandang ke arah ayah dan atuk aku. Ayah aku pun cakaplah dekat benda tu supaya pergi dan jangan ganggu diorang. Nasib baik benda tu terus pergi. Malam berikutnya tu pula, masih juga benda tu datang nak mengacau. Ada sekali tu macam ada toyol kecil yang datang main dekat kaki katil. Wallahu alam, tu benda apa? Ayah aku nampak benda tu. Atuk aku pun sama. Tapi alhamdulillah, tak ada apa yang berlaku. Benda tu pun sekadar menjelma dan tak kacau diorang pun. Dan pernah satu malam tu, ayah aku kesuruh hospital untuk solat dan berehat. Awal-awal, tak ada apa yang berlaku. Sampailah ayah aku dah habis solat, ayah aku tengah baca doa. Ada benda yang mengaminkan doa ayah aku. Jelas sangat bunyinya. Macam bukan seorang dua, tapi ramai-ramai berjemaah sebut amin macam tu. Ayah aku ni pun mula tak sedap hati. Sebab ayah aku tahu cuma dia je kat surau masa tu. Kalaupun ada orang lain, tak logik lah kan? Tiba-tiba ada orang ramai macam tu. Tapi ayah aku ni buat tak endah. Mungkin jin Islam katanya. Sekadar nak beribadat bersama. Tapi ayah aku ni masih juga nak toleh. Memang tak ada orang langsung. Lepas tu, ada satu hari tu pula. Lepas jaga atuk, ayah aku nak keluar dari hospital. Ayah aku guna satu lift ni. Tapi yang hairannya, lift tu macam tak bergerak. Bila je pintu buka, masih di tingkat yang sama. Berkali-kali lift tu turun naik. Tapi bila pintu terbuka, masih dekat tingkat yang sama. Ayah aku pun dah tak sedap hati. Ayah aku keluar je dari lift tu. Masa keluar tu, keliling tingkat tu kosong je. Sunyi dan sepi pula tu. Macam bangunan yang ditinggal lama. Sedangkan hospital tu baru. Tapi keadaannya usang macam dah berpuluh tahun ditinggalkan hospital tu. Ayah aku ni terus baca surah-surah lazim dalam hati dia. Minta bantuan dari Allah sambil teruskan berjalan. Tiba-tiba baru suasana tu bertukar. Baru betul macam suasana dalam hospital. Dan ayah aku pun baru nampak lift yang lain. Yang memang ramai orang tengah tunggu nak guna lift tu. Ayah aku sendiri muskil apa yang dialami tadi tu betul-betul atau ilusi. Okeylah, sekian saja cerita daripada aku tentang hospital ni. Sorry kalau cerita ni agak ringkas untuk korang, tapi ni je yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sebab mendengar. Sekian. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ni aku nak kongsi satu kejadian yang aku sendiri alami di tahun 2011. Tak tahu nak letakkan dalam kategori apa cerita aku ni, kisah seram atau misteri. Ceritanya macam ni. Sejak dari kecil sehinggalah masuk ke umur 5 siri ni, aku suka bersilat dan macam jadi adat orang kita. Selalunya belajar silat ni di waktu malam. Pada hari tu, selepas dia habis bersilat, aku dan beberapa orang rakan aku ni pergi minum di sebuah restoran mamak
yang buka 24 jam. Jam pun menunjukkan lebih kurang pukul 2:30 pagi bila kami habis minum. Jarak restoran tu dengan rumah aku agak jauh dan tempat silat dan minum tu di sebuah kawasan deretan rumah kedai di pinggir Kuala Lumpur. Sedangkan rumah aku di sebuah kawasan perumahan di Setia Alam, dalam kawasan Shah Alam Selangor lah juga. Untuk sampai ke rumah, aku akan lalu 2 lebuh raya. Bila sampai di tol Bukit Lanjan Damansara, aku pun berhenti singgah di surau untuk tunaikan solat Isya. Waktu tu tak ada satu kereta pun yang berhenti. Mungkin sebab dah lewat malam, dah dekat pukul 3 pagi. Sebaik dia keluar dari surau, lepas tunaikan solat Isya tu, aku tengok ada seorang pakcik tua. Umur mungkin sekitar lewat 60-an. Berkopiah putih, berbaju Melayu hijau dan berkain pelikat. Warna rasanya biru gelap berpetak putih dan bercapal. Berdiri berhampiran dengan kereta aku. Sambil dia tersenyum dan beri salam dekat aku. Wajahnya tu bersih habis. Orangnya berkulit agak putih dan bertubuh kecil. Dan aku rasa ketinggiannya tu dalam 5 kaki lebih sikit je. Aku pun jawablah salam dia. Dan dia hulurkan tangan dia dan aku sambut tangannya. Kami pun bersalaman. Lembut dan halus dia tapak tangan pakcik tu. Waktu tu tak terfikir pun apa-apa yang pelik. Seorang lelaki tua, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada di sebelah kereta aku. Tanpa ditanya, dia pun cakap dia nak balik ke Murug Kelang. Tadi dia tumpang kawannya dan kawan dia pun turunkan dia di situ sebab kawannya nak balik ke Rawang. Jadi dia pun tunggulah di situ sebab nak menumpang sesiapa yang balik ke arah Kelang. Tanpa syaki apa-apa yang pelik, aku terus tawarkan diri untuk hantar pakcik tu pulang. Sebab kebetulan Setia Alam dan Meruni bersebelahan letaknya. Bila dalam kereta, orang tua tu pun tanya ke aku, kenapa aku berani tumpangkan dia di waktu macam ni? Dah lewat pagi kan? Aku pun cakap, apa nak ditakutkan pakcik? Takkan pakcik nak rompak saya kan? Kalau pakcik nak rompak pun, bolehkah? Pakcik dah tua dan berkain pelikat. Sedangkan saya lebih muda dari pakcik. Saya pun orang silat dan di sisi tempat duduk saya ni ada parang, kata aku dengan niat tak bergurau sambil aku ketawa. Pakcik tu pun senyum je sambil pandang ke depan. Yang anehnya ni, lepas daripada tu kami hanya berdiam diri. Aku pun terus memandu. Dalam hati aku ni, nanti bila dah sampai di kawasan Meru, baru aku tanya alamat rumah dia. Beberapa ratus meter macam tu, selepas keluar tol Setia Amal, tiba-tiba pakcik tu suruh aku berhenti. Katanya dah sampai. Aku pun pelik lah. Katanya dia nak ke Meru. Sedangkan waktu tu kami baru je limpas kawasan tol dan berada di dalam kawasan Setia Alam. Tanpa banyak cerita, aku pun berhenti. Aku parking kereta aku tu di pinggir jalan. Kawasan kami berhenti tu adalah kawasan tepi tebing tinggi yang mendaki dan juga berpagar. Manakala di luar pagar tu ada ladang kelapa sawit dan juga ada paya serta tasik yang dikelilingi belukar dan pokok kelapa sawit. Pakcik tu pun ucapkan terima kasih kataku dan kami bersalaman. Aku perhatikan pakcik tu turun dari kereta. Sebaik je dia turun, dia terus gaib dengan tiba-tiba. Bila aku tengok tu, aku terus turun keluar kereta. Manalah tahu kot-kot pakcik tu terjatuh ke apa waktu nak turun tadi. Maklumlah, dia kan dah tua. Tapi bila aku tengok, pakcik tu memang tak ada. Aku jengah bawa kereta aku pun tak nampak. Aku pun tak tahu kemana hilangnya pakcik tu.
Tiba-tiba baru aku perasan yang aneh pada orang tua tuh. Pertama, takkanlah kawan dia boleh tinggalkan dia di tempat macam tuh. Yang kedua, orang tua tuh pakai wangian yang sangat harum. Ketiga, dia hanya diam, tak berbual langsung dan hanya pandang ke depan. Bila aku rasa kerusi tempat duduk dia tuh, kerusi itu sejuk, sangat sejuk. Sepatutnya panaslah kan, sebab haba badan dia nih agak lama duduk di situ. Yang keempat, waktu dia ada di dalam kereta, aku tak ada tanya apa-apa pun dekat dia. Aku rasa macam malas sangat nak bercakap. Tiba-tiba, bulu roma aku meremang dan perlahan-lahan aku masuk dalam kereta dan aku teruskan perjalanan aku. Sampai sekarang, aku masih tertanya-tanya, siapa pakcik tua tuh yang tumpang aku waktu tuh, yang aku pasti dan yakin dia bukan manusia. Sehingga sekarang, tiap kali aku balik dari silat, aku selalu berharap nak jumpa pakcik tuh. Aku nak tanya dia banyak benda. Okeylah, sampai sini je cerita aku. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Kalau ada cerita lain nanti, akan aku cerita ke sini juga. Sekian.